Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Yus Amri Muhammad Yusof dalam Franchise Chat, sebuah medium ataupun platform keusahawanan khususnya franchise yang kita tonjolkan mengenai cabaran, kisah jatuh bangun dan kejayaan usahawan-usahawan di dalam bidang franchise ini. Okey. Sebelum ni tetamu-tetamu kita dah panggil franchisor, kita dah panggil pra-franchisor, kesemuanya usahawan. Tapi hari ini kita bawakan kepada anda sebelum kita nak memulakan perniagaan dah tentu kita kena ada syarikat. And bila kita kena ada syarikat dah tentu kita kena daftar syarikat. Dan hari ini saya bersama dengan Encik Muhammad bin Perkasi iaitu MK Pengarah Bahagian Pemasaran dan Pembangunan Perniagaan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Assalamualaikum Encik Muhammad. Waalaikumsalam. Terima kasih Encik Muhammad walaupun datang ke Franchise Chat. Tak lari franchise dengan SSM dia sama sebenarnya. Orang nak join franchise, nak buka perniagaan mesti kena datang ke SSM. Okey Encik Muhammad, SSM merupakan badan berkanun yang terbentuk hasil daripada penggabungan pejabat pendaftar syarikat atau ROC dengan pejabat pendaftar perniagaan, betul? Dan sebenarnya terdapat berapa bentuk sebenarnya ataupun berapa jenis pendaftaran perniagaan yang boleh dibuat di Suruhanjaya Syarikat Malaysia? Okey, terima kasih Cik Yus. Pada dasarnya kita ada 3 entiti perniagaan yang boleh didaftarkan di Malaysia ni. Yang pertama sekali pendaftaran perniagaan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Yang kedua penubuhan syarikat di bawah Akta Syarikat 2016. Kalau syarikat ni kita tak katakan didaftar kita kata ditubuhkan. Oh, ditubuhkan. Yang ketiga adalah penubuhan perkongsian liability terhad di bawah Akta Perkongsian Liability Terhad 2012. So yang apa beza yang ketiga-tiga ni? Yang perkongsian liability terhad tu maksudnya macam mana? Perkongsian liability terhad ni pada dasarnya adalah satu entiti yang berbentuk hybrid ataupun menggabungkan kedua-dua entiti yang lain itu tadi ya. Oh, yang kedua-dua tadi tu. Dan juga entiti syarikat. Entiti liability terhad ni gabungan antara kedua-dua entiti. Dua-dua yang tadi tu lah. Okey, Cik Muhammad. Misalnya saya nak terjumus dalam bidang keusahawanan ni, saya nak mendaftar perniagaan di SSM. So apakah syarat dan kriteria yang penting dalam proses pendaftaran perniagaan ni? Okey. Untuk mendaftarkan satu-satu perniagaan, syaratnya mudah saja. Yang pertama sekali mestilah warga negara Malaysia ataupun penduduk yang bertaraf penduduk tetap di Malaysia ni maksudnya PR lah. Yang kedua mestilah berumur 18 tahun ke atas. Dan yang ketiga alamat perniagaan terletak di Semenanjung Malaysia ataupun wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Ini kerana roba ataupun akta pendaftaran syarikat ni cuma meliputi Semenanjung Malaysia dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Selain daripada tu apa lagi syarat lain? Daripada umur tadi alamat, status kewarganegaraan. Selain daripada itu rakan kongsi ataupun pemilik perniagaan tu perlulah hadir ke pejabat SSM itu sendiri bagi pengesahan identiti. Okey. Boleh buat secara online? Boleh. Oh, boleh buat secara online. So maknanya kita boleh buat pendaftaran melalui kaunter dan juga melalui EasyBiz online. EasyBiz online. Oh, okey. Maknanya tak semestinya kita perlu datang walaupun kita macam pertama kali nak daftar. So kita tak perlu datang ke kita SSM. Masih perlu datang. Kita masih perlu datang ke SSM untuk membuat pengesahan identiti. Maksudnya kita perlu mendaftar sebagai pengguna sistem EasyBiz online tersebut. Selepas daripada itu kita boleh buat pendaftaran, boleh buat perubahan juga melalui online. Online. Tapi yang penting sekarang ni kita kena ke SSM untuk mendaftar online tu terlebih dahulu. Sekali seumur hidup. Okey. Nak daftar online kepada anda yang berminat ataupun nak terjun ke bidang keusahawanan, contoh macam saya tiba-tiba nak jadi usahawan, nak mendaftar perniagaan, okey, anda boleh pergi ke SSM sekali. Okey, dan selepas itu pergi tu untuk daftar online EasyBiz tu. Untuk mendaftar sebagai pengguna. Mendaftar sebagai pengguna dan kemudian selepas itu dah boleh berurusan secara online. Betul. Okey. Apakah kepentingan pendaftaran perniagaan khususnya kepada usahawan yang tak ada premis? Seperti dia menjual online
dan sebagainya, dropship sebagainya. Sebenarnya ia adalah satu keperluan undang-undang, sama ada kita merujuk kepada perniagaan secara fizikal ataupun perniagaan secara online. Okey, banyak manfaat yang akan kita perolehi daripada pendaftaran di SSM ni. Yang pertama sekali, kewujudan perniagaan itu sendiri akan diiktiraf oleh undang-undang. Dan yang kedua, kita akan mendapat banyak insentif ataupun latihan daripada pihak-pihak kerajaan, badan-badan berkanun, misalnya Tekun, PNS sendiri ada kan? Ada untuk bantuan-bantuan kepada para peniaga yang ingin mengembangkan perniagaan mereka. Tapi kan? Maknanya mendaftar perniagaan ni memang wajib. Yes. Walaupun tak punya premis. Walaupun tak punya premis. Sebarang aktiviti yang mendatangkan keuntungan perlu mendaftar dengan SSM. Sebarang aktiviti yang mendatangkan keuntungan yang boleh buat duit sebenarnya perlu mendaftar dengan SSM. Jika sekiranya contoh macam saya membuka perniagaan dan mengawal keuntungan berlipat kali ganda, tetapi saya tidak mendaftar perniagaan saya kerana yalah, saya buat through online dan tidak melibatkan apa-apa entiti atau agensi kerajaan yang lain. So, adakah sebarang tindakan dikenakan terhadap saya oleh SSM? Ya, sudah pasti je. Tindakan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956, sesiapa yang menjalankan perniagaan tanpa mendaftarkan perniagaan boleh dikenakan denda sebanyak RM50,000 atau 2 tahun penjara bila sabit atau sekiranya sabit kesalahan. So kalau tak mendaftar tu memang didenda. Tapi ni soalan cepu mas sikit lah. Bagaimana SSM identify, nak tahu memang ada buat pemantauan ke? Ya, kita ada buat pemantauan. Memang ada buat pemantauan kepada syarikat macam ni lah. Tapi memang wujud sebenarnya. Memang banyak ke? Memang banyak yang belum lagi mendaftar. Memang. Antara mungkin ada sebab kenapa mereka tak mendaftar tu. Yang pertama sekali, kesedaran mengenai kepentingan mendaftarkan perniagaan itu sendiri. Belum ada lah. Belum ada. Walaupun dia buka kedai runcit yang besar, dia kecil pun kena. Ya, betul. Kena daftar. Kalau yang dah mendaftar and then berapa lama tempoh sijil yang diterima tu? Maksudnya berapa lama tempoh pendaftaran tu? Tempoh pendaftaran itu sendiri. Minimum 1 tahun dan maksimum selama 5 tahun. Harganya? Harganya RM60 setahun bagi nama trade ataupun RM30 setahun bagi nama perniagaan yang menggunakan nama seperti di dalam kad pengenalan. Saya pasti penonton-penonton franchise chat ni nak tahu. Mungkin Cik Muhammad boleh cerita sedikit lah. Kalau apa bezanya perniagaan enterprise ni, pendaftaran perniagaan enterprise dengan Sdn Bhd ni? Dengan Sdn Bhd. Perniagaan enterprise ni bukan perniagaan enterprise lah. Dia sebenarnya perniagaan semata-mata. Perniagaan semata-mata, bukan enterprise. Alright. Enterprise tu jenis perniagaan. So, pendaftaran perniagaan ni adalah pendaftaran satu-satu perniagaan di mana liability pemilik tersebut adalah tidak terhad. Pemilik tersebut adalah juga perniagaan itu sendiri. Sebaliknya, bagi Sdn Bhd adalah merupakan satu entiti yang berbeza. Pemilik ataupun pengarah syarikat adalah entiti yang berbeza dengan syarikat itu sendiri. Sebab itu kita katakan syarikat ini ditubuhkan. Yes. Bukan didaftarkan. Nampak beza tu. Baik, kalau jika ada yang dah terlewat atau sebenarnya dah tamat tempoh sebenarnya sijil pendaftaran tu. So berapa lama lepas tamat tempoh tu dia boleh memohon untuk memperbaharui semula pendaftaran dia? Lesen perniagaan ni perlu diperbarui dalam tempoh 30 hari sebelum tarikh tutup. Tarikh 30 luput hari sebelum tarikh luput sesuatu pendaftaran perniagaan itu. Walau bagaimanapun tempoh selama 12 bulan diberikan untuk 12 bulan selepas tarikh luput. 12 bulan tarikh luput. Tadi 30 hari sebelum tarikh luput dia sepatutnya memperbaharui. Walau bagaimanapun jika terlepas selama tempoh 12 bulan kita masih lagi
boleh memperbarui lesen perniagaan tersebut. 12 bulan tu maknanya setahun lah. Iya. So boleh Dengan boleh dikenakan compound. Okey, dengan dikenakan compound. So untuk kalau dah mengelakkan selepas. compound tu kena renew ataupun perbarui lesen tersebut sebelum tarikh luput sesuatu perniagaan. Compound tu memang kalau macam lepas bulan harga dia berbeza. Kalau 11 bulan Ya, lain. betul. Memang lain-lain Yes, harganya. memang lain. RM20 untuk 30 hari pertama. Lepas tu tambahan RM10 setiap 30 hari berikutnya. Okey, kalau dia nak tahu proses pendaftaran ni, dia memakan masa berapa lama sebenarnya? Memakan masa Berapa lama? Dari start hari pertama kita ke SSM untuk mendaftar perniagaan kita, berapa lama? boleh disiapkan dalam tempoh 1 jam melalui kaunter. Okey. Aha. 1 jam saja? 1 jam 1 jam sahaja dah boleh memiliki syarikat sendiri, betul? Okey. Bukan Bukan syarikat, Bukan perniagaan sendiri. Maafkan saya tersasul. Dengan tempoh 1 jam anda boleh memiliki perniagaan sendiri. Okey. Tapi suka saya maklumkan bahawa kalau selain daripada kaunter tadi, kita juga ada permohonan melalui online. Okey. Sekiranya permohonan dikemukakan melalui online, piagam pelanggan kita adalah berbeza sedikit. Okey, berbeza sedikit sebab online ni dia 24 hours, 7 days a week. So ada permohonan yang masuk tengah malam, ada permohonan yang masuk pagi. So piagam pelanggan kita bukannya 1 jam. 1 jam. Secara ringkasnya, mana-mana permohonan yang diterima sebelum 12 tengah hari pada satu hari akan diproses Hari berikut. sebelum sebelum. pukul 5 hari yang sama. Wow, pantas kerja SSM. Permohonan yang diterima selepas pukul 12 tengah hari akan diproses sebelum pukul 12 tengah hari berikutnya. Tengah malam. 12 tengah hari berikutnya. 12 tengah hari berikutnya. Hari bekerja berikut. Nampak tu. Memang pantas SSM. Jangan risau kalau anda nak mendaftar perniagaan, anda akan orang kata result tu, sijil tu akan keluar time tu juga. Ya, kita boleh download. Akan dapat hari yang sama. Yes. Akan dapat hari yang sama. Okey. Bagaimana sebenarnya Cik Mahmud boleh terangkan proses sebenarnya untuk jika kita dah ada perniagaan, Okey. dan nak menutup perniagaan tersebut. Nak tutup perniagaan. Yang pertama, perniagaan akan terbatal sendirinya apabila melepasi tempoh tarikh luput perniagaan tersebut. Okey. Yang kedua, pemilik perniagaan boleh mengemukakan satu borang pendapatan yang kita panggil borang C. Okey. Okey, sama ada dikemukakan melalui kaunter ataupun melalui EasyBiz online. Okey. Ada yang saya lihat di Google search, bila kita search je pendaftaran SSM ni, ada keluar ejen. So, okey, ada SSM memang Soalan cepu emas. cepu emas juga. Adakah SSM menawarkan ejen untuk menjalankan perniagaan pendaftaran ini? Setakat ni kita belum melantik mana-mana ejen persendirian ataupun syarikat bagi mewakili SSM untuk mendaftarkan mana-mana perniagaan. So, mana yang ada tu memang kecuali Bank Rakyat dan juga Bank Simpanan Nasional. Kecuali maknanya dua bank ni memang bekerjasama dengan SSM. Maknanya kalau di mana-mana cawangan Bank Rakyat, kita boleh membuat renew. Pembaharuan. Okey, pendaftaran tak boleh lah. Pendaftaran. Renew boleh di cawangan bank rakyat dan juga Bank Simpanan Nasional di mana-mana lokasi. Betul? Ya, betul. Alright. So maknanya ejen-ejen pendaftaran tu memang tak sah lah. Memang tak ada. Yes. Alright. Seterusnya kriteria sebenarnya bagi kalau Cik Mahmud boleh kongsikan pemilihan nama sebenarnya. Kalau kita nak buat pendaftaran perniagaan ni, nama syarikat tu adakah SSM menetapkan nama perniagaan tu. Saya satu syarikat. Adakah SSM menetapkan kriteria untuk menetapkan nama perniagaan tu? Boleh dimixkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris atau sebagainya? Sudah pastinya ada syarat-syarat ataupun ada pertimbangan-pertimbangan untuk menentukan ataupun memilih satu-satu nama perniagaan ini. Yang pertama sekali, nama perniagaan tersebut tidak boleh sama dengan nama perniagaan yang telah ada di dalam daftar SSM. Yang kedua, nama perniagaan mestilah menggunakan ataupun menggunakan tata bahasa yang betul. Nama perniagaan mestilah
tidak mengganggu ketenteraman awam ataupun boleh menimbulkan ketidaktentuan. Ya, maknanya ada maksud lain Ya, lah. bermaksud yang kurang, membawa maksud yang kurang sopan Ya, dan betul. berbagai lagi lah. Okey. Baik, yang terakhir Cik Muhammad, saya selalu lihat SSM ni banyak membuat aktiviti atau mempromosi usahawan-usahawan muda untuk mencuburi Ya, betul. dalam bidang perniagaan. Apakah galakan ataupun apakah pendekatan yang SSM bawa untuk ke arah itu sebenarnya? Okey, pada dasarnya SSM ni adalah organisasi yang mendaftarkan perniagaan. Walau bagaimanapun kita juga ada terlibat dalam program-program yang memberi galakan, memberi kesedaran kepada usahawan-usahawan muda kita ni supaya mendaftarkan perniagaan mereka. Okay, kita ada bekerjasama dengan beberapa agensi dan organisasi Universiti untuk pun ada sama-sama meningkatkan kesedaran para usahawan kita ni ataupun bakal-bakal usahawan ni. Dan satu skim yang kita tawarkan pada masa ini adalah skim satu pelajar satu pendaftaran perniagaan. Satu pelajar satu pendaftaran. Perniagaan maknanya dah berkolaborasi dengan universiti-universiti tempatan lah. Yes. College. Okey. Okay, Baik. melalui skim ni kita bagi pendaftaran percuma kepada pelajar-pelajar untuk tempoh 1 tahun. Untuk tempoh 1 tahun. Yes. Oh, okey. So, since bila yang pelajar boleh daftar tu ataupun bila SSM dah buat program ataupun dah buat promosi di universiti atau college tempat mereka belajar atau sebagainya? Pada bila-bila masa. Pada bila-bila masa. Bermula daripada Januari 2017. So tak kriteria dia janji graduan atau Mesti pelajar? seorang pelajar. Mesti seorang pelajar. Masih belajar? Masih belajar. Okey, kepada anda yang masih belajar, nak ada perniagaan, anda boleh daftar perniagaan anda di SSM. Percuma? Percuma untuk tempoh 1 tahun. Percuma untuk tempoh 1 tahun. Okey. Baik, dengan itu terima kasih Cik Muhammad kerana sudi bersama dengan kita berkongsi bagaimana anda yang bakal menjadi usahawan untuk mendaftar perniagaan anda bersama-sama dengan SSM. So, Cik Muhammad, terima kasih sehingga kita jumpa lagi. Sama-sama. Assalamualaikum dan salam hormat.